Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berkongsi pula berkenaan dengan perkembangan emosi. Topik yang saya akan borakkan adalah berkenaan dengan separation anxiety. Separation anxiety ni adalah kebimbangan terhadap perpisahan yang biasa berlaku apabila bayi berusia dalam 4 sampai 9 bulan. Bila mana waktu tu kita mesti selalu dengar rungutan daripada ibu-ibu berkenaan dengan susahnya kalau nak tinggalkan anak sendiri, nak buat kerja ke, nak pergi toilet ke, anak mesti akan merengek, nak berdukung je, nak tinggalkan sekejap pun tak boleh. Ataupun nak tinggalkan dekat pengasuh pun mungkin agak sukar, mungkin baby asyik nak menangis kan, sebab nak maknya juga tak nak dekat pengasuh. Itu adalah fasa separation anxiety. Fasanya kebiasaannya bermula macam saya katakan tadilah, seawal 4 bulan. Tetapi fasa di mana dia memang orang kata kemuncaknya adalah pada usia 9 bulan. Tetapi ada juga bayi yang mengalami fasa separation anxiety tu hanya apabila mencapai usia 15 hingga 18 bulan. Pada waktu ni memang agak sukar jugalah untuk ibu bapa nak kawal, sebab pada 15 hingga 18 bulan ni perkembangan bayi kita tu jadi lagi pesat. Dia dah mula nak berdikari. Jadi kalau dia meragam atau tantrum, sukar untuk ditenangkan. Tapi sekiranya ibu bapa tahu teknik, cara nak atasi emosi anak, insya-Allah semua tu boleh diatasi dengan baik. Dan fasa separation anxiety ni adalah fasa yang ibu bapa perlu ambil perhatian, sebab ianya melibatkan dengan perkembangan emosi. Perkembangan emosi pula mempengaruhi personaliti, kawalan kendiri, bagaimana dia bawa diri dia bila dia semakin membesar nanti. Contohnya kalau semasa bayi tu ibu bapa tak tangani betul-betul berkenaan dengan separation anxiety, tak tenangkan bayi, tak bentuk attachment yang kukuh, simptom tu boleh bawa sehingga ke peringkat kanak-kanak. Bila peringkat kanak-kanak, simptomnya jadi lain pula. Dia mungkin dia tak akan menangis macam bayi kan, tapi dia lebih kepada personality dia. Kita nampak dari segi personality dia. Mungkin dia sukar untuk bergaul dengan kawan, dia suka menyendiri, dia suka duduk di rumah, jarang nak gemarkan aktiviti-aktiviti luar, macam tu. Jadi ada tiga fasa umur di mana separation anxiety ni biasa berlaku. Dan sekiranya tak dikawal boleh berlanjutan sehingga ke peringkat kanak-kanak dan dewasa. Cuma bila peringkat kanak-kanak dan dewasa, simptomnya akan ditunjukkan lainlah pula. Dia tak sama dengan masa bayi. Kenapa agaknya bayi melalui fasa separation anxiety ni? Ianya boleh dijelaskan oleh 3 faktor atau 3 penyebab. Yang pertama adalah perkembangan kognitif. Bermula 4 bulan, sekitar 4 sampai 7 bulan, perkembangan kognitif bayi mula meningkat. Dia mula kenal objek, kewujudan objek dan konsep pengekalan objek. Kalau kita perasan pada peringkat ni, bayi suka macam menjatuhkan barang. Dia suka jatuhkan barang, sengaja jatuhkan barang. Kalau kita kutip, dia akan jatuhkan balik. Tapi kalau kita tak kutip atau kita sembunyikan, dia tak akan cari. Sebab dia belum develop kita kata pengetahuan tentang kewujudan objek. Dia tahu objek tu ada kalau dia ada kat depan mata, tapi kalau hilang dari pandangan, dia anggap objek tu dah tak ada. Tapi bila dia dah sampai satu tahap pula, perkembangan pula di mana dia tahu kewujudan objek, maknanya kalau objek tu kita sembunyikan pun, dia tahu yang objek tu masih ada. Masa ni ibu bapa boleh main, contohnya main sembunyikan mainan dekat dalam bekas ke, bawah kain ke. So kita akan nampak bayi akan mula mencari. So itu adalah antara salah satu perkembangan kognitif dia yang penting. Jadi pada waktu ni, bila ibu bapa hilang daripada pandangan kan, contohnya tinggalkan dia sekejap ke, bayi memang akan menangis. Sebab dia akan menganggap kita akan tinggalkan dia. Dan disebabkan dia masih tak ada kefahaman berkenaan dengan masa, so dia tak boleh nak menjangkakan bila kita akan balik. So dia akan buat apa saja supaya kita tak tinggalkan dia.
Macam tu. Okay, dan yang kedua adalah berkenaan dengan attachment. Teori attachment, teori keterikatan yang menjelaskan kepada kita hubungan antara individu. Kalau dalam isu separation anxiety ni, hubungan antara ibu bapa dengan anak lah, dengan bayi kita. Attachment ni sangat penting sebab ianya bertanggungjawab untuk membentuk rasa selamat atau tak selamat dalam diri anak kita. Macam tu. Sekiranya pada waktu ini ibu bapa mengabaikan emosi anak ataupun tidak konsisten dalam menguruskan emosi anak tu, tidak konsisten. Contohnya sekejap okey, kalau dia buat macam tu kita okey, sekejap kita rasa nak marah. So tak konsisten. Gaya ibu bapa ni tak konsisten, ataupun kita abaikan terus emosi anak. Okey, kalau dia menangis ke apa ke, kita biar macam tu je. Itu akan boleh membentuk rasa tak selamat atau insecure attachment. Insecure attachment ni pula akan merisikokan anak kita untuk mengalami beberapa isu psikologi bila dia makin besar. Yang pertama adalah memendam perasaan, avoidant attachment. Maksudnya anak kita ni dia lebih suka memendam emosi. Kalau dia marah, dia stres, dia sukar untuk kongsi dengan kita, dia memendam emosi. Yang kedua, keyakinan diri dia rendah. Ini boleh menyebabkan anak kita kalau tak mengawal emosi dia dengan baik, mungkin boleh menghadapi kemurungan atau kebimbangan. Dan yang ketiga adalah disorganized, bermaksud berisiko untuk mengalami isu-isu kecelaruan personality. Jadi attachment sangat penting, hubungan yang kukuh, hubungan yang positif, rasa selamat yang kita berikan kepada bayi kita tu sejak bayi tu sangat mempengaruhi personality dia, pembawaan diri dia, persepsi terhadap diri dia sendiri dan juga terhadap orang lain. Maksudnya dengan orang lain pun dia akan rasa selamat. Jadi mudahlah untuk dia bawa diri, dia bergaul dengan orang. Tapi kalau dia sentiasa negatif dengan orang sebab insecure yang dia ada tu, jadi susah untuk dia membentuk hubungan sosial yang baik dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan temperament. Saya ada bincang pada video yang pertama, minggu pertama bulan ini, berkenaan dengan temperament, di mana setiap bayi dilahirkan dengan temperament atau karakter yang berbeza. Ada yang stable sepanjang hayat, ada yang boleh berubah. Tapi bila fasa bayi ni, memang temperament tu tengah nak bermula, tengah nak berkembang. Dia mungkin akan berubah dengan gaya didikan yang betul, tetapi pada fasa tu ibu bapa perlu atasi dululah, perlu terima dan atasi dulu temperament tu. Temperament atau karakter ni lah yang membezakan bayi. Ada yang kita panggil difficult baby, slow to warm up baby, ataupun easy baby. Ada bayi yang mudah sangat menangis, apatah lagi ditinggalkan macam tu kan. Jadi ibu bapa perlu tahu temperament bayi, perlu faham dan tahu teknik untuk menenangkan bayi. Okey. Saya sarankan 3 tips atau 3 teknik untuk orang kata mengawal atau mengatasi isu separation anxiety ni. Yang pertama adalah sentiasa tunjukkan tanda perpisahan. Jangan kita keluar atau tinggalkan dia secara senyap-senyap. Sebab itu hanya akan meningkatkan kebimbangan dan trauma dia. Dan biasanya bila kita balik, dia memang akan very clingy. Dia akan lagi clingy dengan kita sebab dia takut kita akan tinggalkan dia lagi. Jadi jangan tinggalkan dia tanpa dia sedari. Sekurang-kurangnya kita bagi tanda. Macam tu. Say bye-bye ke, lebih kurang macam tu. Dan yang kedua adalah bila ibu bapa yang bekerja kan, yang perlu tinggalkan dengan pengasuh. Pertama sekali, ibu bapa sendiri perlu bentuk hubungan yang mesra dan positif dengan pengasuh. Sebab bayi kita boleh kesan emosi kita. So bila dia nampak ibu bapa dia mesra, positif dengan pengasuh, so dia rasa individu tersebut selamat untuk didekati. Dan yang ketiga adalah tetapkan had. Tetapkan had ni penting juga untuk ibu bapa rasional dalam mengawal emosi anak dan juga mengawal emosi sendiri. Okey, kalau kita kenal pasti anak kita ni mungkin tingkah laku dia agak keterlaluan, menangisnya agak keterlaluan disebabkan oleh temperament dia yang lebih kepada efek negatif. So kita jangan terus dukung. Sebaliknya kita cuba tenangkan dia dengan kita boleh duduk dekat dia, sedikit sentuhan dan pelukan. Maksudnya tak perlu dukung sekiranya tak perlu. Begitu. Jadi kita tetapkan had kepada dia. Ini juga untuk membantu dia sendiri untuk
meregulasi emosi dia, latihan awal untuk dikawal emosi dia, dan juga latihan kawalan emosi untuk ibu bapa jugalah supaya kita tak cepat panik. Perkembangan emosi separation anxiety adalah salah satu isu dalam perkembangan emosi bayi dan kanak-kanak yang sangat penting seperti yang saya bagi tahu tadi, sebab ia mempengaruhi banyak aspek perkembangan personaliti, kawalan kendiri, cara dia mengawal emosi dia sampailah dia dewasa. Jadi ibu bapa jangan ambil mudah berkenaan dengan separation anxiety. Perlu tahu teknik, amalkan teknik yang saya kongsikan tadi, dan semoganya ini membantu memudahkan urusan ibu bapa dalam memahami anak dan menguruskan emosi anak, insya-Allah.